Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah, saya Sabri Ibrahim ZKM. Mudah-mudahan semua sekali pada pagi Jumaat ini, sahabat-sahabat tak kira di mana jua berada, saya sentiasa mendoakan kepada semua sahabat-sahabat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala tengok belah saya, ataupun yang masih belum dipilih oleh Allah Ta'ala tengok belah saya pun, tetap juga saya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan, keceriaan kepada sahabat-sahabat semua, ya, supaya sahabat-sahabat semua sentiasa melakukan yang terbaik untuk diri sendiri atau siapa-siapa sahaja, insya-Allah. Sebab dalam kehidupan kita ni tak boleh kita hidup seorang diri. Kita perlu dan memerlukan orang lain untuk sama-sama memberi sesuatu terbaik kepada diri sendiri dan kepada semua orang. Okey. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, saya ucap terima kasih banyak kerana sudah bersama saya pada sesi ini, dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala maka kita dapat berjumpa pada kali ini. Alhamdulillah. Okey. Sahabat-sahabat semua, ya, saya nak bercakap berkenaan personal branding. Ya, personal branding. Bahasa Melayu ialah penjenamaan peribadi. Penjenamaan peribadi. So, sahabat-sahabat semua yang telah dipilih Ta'ala, tengok belah saya harap sahabat-sahabat semua boleh mulakan dahulu pertemuan kita ini dengan memberi salam. Tulis kalimah Assalamualaikum ataupun selamat pagi. Supaya apa? Supaya kita, sebab apa, ya? Sebab kalimah Assalamualaikum adalah antara pil-pil ubat yang boleh membantu untuk membajai kesuburan personal branding. Antara pelbagai cara untuk menyuburkan personal branding ialah kita memberi salam. Nanti insya-Allah di masa lain saya akan share dengan sahabat semua khusus bercakap tentang apakah kelebihan, keistimewaan, manfaat untuk topik khusus berkenaan dengan Assalamualaikum. Itu kita bincang di next AB Live lah. So untuk sesi ini sahabat-sahabat semua, saya nak bercakap berfokus kepada 5 langkah mudah untuk sahabat-sahabat semua membina personal branding. Apa yang saya share ini, alhamdulillah saya telah terlebih dahulu mempraktikkannya dan alhamdulillah memang berkesan lah, memang berkesan. Oleh itu saya fikir saya perlu sampaikan info ini kepada sahabat-sahabat semua supaya manfaat dia tu bukan setakat saya dapat, tapi untuk sahabat-sahabat juga. So kalau sekiranya sahabat-sahabat yang telah atau sedang menonton ibadah saya ini, kalau you all dengar dan tak praktik, saya fikir ia adalah satu kerugian yang amat besar. Sebelum tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan membaca doa Nabi Musa ini membantu saya insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala boleh bercakap dengan tenang, dengan sebegitu jelas, dan insya-Allah memudahkan sahabat-sahabat semua memahami apa yang saya ingin cuba sampaikan, insya-Allah. Okey. Alright. Sekejap, ya, saya cuba setting betul dulu. Okey, dengar suara, alhamdulillah dengar suara. So saya harap suara saya ni dapat didengar dengan baik lah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah nampak line okey ni. Sekarang line berwarna. Orang kepada Nan Live Promo, apa khabar sihat aku? Saya doa kepada Nan Live Promo, insya-Allah rezeki kita jumpa Kita jumpa, kita bincang dengan sahabat kita Nan Live Promo, orang yang bagus dalam communicate menggunakan FB Live, ya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat tak kira di mana jua anda berada. InsyaAllah saya doakan yang terbaik kepada sahabat-sahabat semua. Okey, saya nak fokus terus kepada 5 langkah mudah untuk membina penjenamaan peribadi ataupun personal branding. Okey. Alright, sekejap saya tengok dulu. Kita okey ni. Masalah apa ni? Wan Muhammad Aizan, alhamdulillah follow saya sekarang, Wan Muhammad Aizan follow saya sekarang sebablah di dalam FB group, ya, FB group saya itu Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2 grup sedang berlangsung sekarang ni, okey, sedang berlangsung sekarang ni. So ayo bersama saya kalau sudi, insya-Allah, insya-Allah anda sesuatu lah. Oleh saya tak buang masa,
Saya nak bawa masa anda semua satu zoom kepada apa yang ingin saya utarakan ya. Jangan lupa kalau sudi anda boleh share lah kepada individu sahabat-sahabat anda yang memerlukan info-info seperti ini ya. Jangan lupa kalau sudi tak apa. Tapi saya fikir anda sudi sebab anda orang positif. Kerana kebaikannya kembali kepada anda semua. Alright. So di dalam kita antara fasa pertama yang kita perlu fokus adalah iaitu kita perlunya ialah membuat orang kenal diri kita sebelum nak buat orang kenal bisnes kita. Kerana apa? Nombor satu kerananya ialah kewujudan aktiviti bisnes tak boleh wujud dengan sendiri. Dia perlu orang lain yang menaikkan, yang menjalankan aktiviti bisnes. So yang bermasalah, yang ada macam-macam isu bukan pada produk atau servis yang dibisneskan, tapi yang bermasalah ialah orang yang mengendalikan aktiviti bisnes. So bila kita betulkan dahulu dengan teknik yang betul, supaya apa? Personal branding tu meningkat, insya-Allah boleh memudahkan orang kenal bisnes kita. Kepada Puan Wawa Idris, Assalamualaikum. First time saya rasanya Puan Wawa Idris menonton Iblis. Terima kasih banyak. Terima kasih dengan kepada Allah Ta'ala kerana menjemput menggerakkan hati Puan Wawa Idris tengok Iblis saya. Sebenarnya untuk makluman Puan, saya buat Iblis bukan untuk mengajar siapa jua. Saya guna Iblis ini berfokus untuk mengajar diri sendiri. So ada kesilapan, ada kekurangan adalah untuk saya sendiri, dan saya bersedia untuk menerima apa jua kritikan, komen sebab saya faham, iaitu saya memegang prinsip bahawa saya bersetuju untuk tidak bersetuju pendapat. So Puan Wawa ada menonton, harap Puan Wawa boleh komen cara saya bercakap, dan pastinya lah Puan Wawa lebih hebat daripada saya, lebih mantap pada saya dari segi communication. Saya masih lagi proses merangkak. Saya letak posisi merangkak ya, untuk bineka hadapan, untuk berlari bermula merangkak dahulu, baru tatih, barulah boleh berlari. So saya dalam fasa masih lagi merangkak. So bercakap tentang kepentingan ataupun 5 cara untuk membina personal branding ialah, pertama sekali saya nak share dengan sahabat semua satu key dahulu, iaitu dapatkan professional hit shoot. Saya tulis kat sini ya. Waalaikumsalam kepada Puan ya. So pertama sekali kita kena faham dari segi dapatkan professional hit shoot. Alright. Dan saya akan baca nota daripada mentor saya ni untuk supaya dapat ketepatan dia. Nanti saya cuba ulas lah ya, saya akan cuba ulas insya-Allah. Okey, sekejap. Untuk Pak Wawa ya, bila ni suka-suka je. Suka-suka je, bukan untuk mengajar siapa-siapa je. Alright, untuk suka je. Okey. Baik, saya baca dahulu nota yang saya masih ambil daripada mentor saya. Saya baca je supaya faham ilmu yang asal, sebab dia perlu tengok pada yang asal. Saya baca, bagi memulakan profesional personal branding, anda, saya, kita semua memerlukan imej profesional yang baru. Itu key dia. Ya, iaitu kita untuk memulakan atau untuk merangkak, maknanya kita memerlukan imej profesional yang baru kerana ianya bermula daripada imej. Imej bahasa kampung ialah, bahasa putih imej bahasa kampung ialah wajah kita ke, rupa kita ke, keterampilan kita ke. Itu adalah imej. Hak kita maknanya. So bermula kat situ, bermula kat diri kita. Bermaksud di sini, ya, bermaksud kat sini, jikalau sekiranya pemilik bisnes mempamerkan kelakuan ataupun imej atau bergerak laku dan sebagainya yang buruk, yang tak menarik, maka automatically dia memberi kesan buruk
dan tak menarik kepada bisnes yang dia bawa. Saya buat sudut lain, dan sudut negatif sebagai satu contoh saja. Hal ini, ilmu ini difahami oleh orang jahat, orang scammer. Dia tahu ilmu ni. That's why dia tipu orang, nak berbohong, nak menepik orang. Dia tidak menafikan keterampilan imej yang hudu-hudu, tapi sebaliknya dia pakai smart, muka bersih, muka ceria, terselah nampak karisma, pakaiannya siap, cantik sebagainya. Kerana dengan penampilan yang sedemikian rupa menyebabkan orang melihat yang bakal ditipu itu mudah percaya dengan imej dia, dengan hal peribadi dia. So, inilah ilmu yang betul, tapi diamal oleh orang yang tak bagus, orang menipu. Bermaksud ini, kalau ilmu ini yang segini bagus ni telah pun diamal orang jahat untuk menipu, kita yang bagus tiba-tiba tak nak gunakan, menyerlahkan, tak nak tunjukkan imej personal, maka rugilah. Sebab kita ke arah kebaikan, ke arah untuk kebaikan semua orang. Sedangkan yang jahat tadi faham, dia guna ilmu ni berhasil menjadi untuk menipu orang. So kita yang baik-baik, kalau tak guna profesional heat shoot ini, maka ia satu kerugian besar. Nak bertawasik inilah, profesional heat shoot adalah tips yang paling berkesan untuk menyerlahkan personal branding kita. Saya baca lagi ya. Kalau anda misal kata seorang yang mahir dalam bidang fotografi, pastikan gambar mempunyai lighting yang bagus, sudut pandang yang betul, senyuman yang menawan. Supaya apa? Supaya biar sedap sikit mata orang melihat. Ini bukan dapat dengan foto yang profile yang kita letakkan pada FB page kita, atau FB group, ataupun FB profile. Ini penting. Kita gunakan gambar muka kita sebenar dengan foto yang jelas cahaya dia, dengan kedudukan badan yang betul, dengan pakaian yang cantik menawan dan yang menarik. Ini kita perlu letak gambar kita yang sebenar, bukan letak bunga, bukan letak gambar pokok, tak boleh. Letakkan gambar kita sebenar yang memiliki sudut pandang yang bagus, maka ia akan boleh menaikkan graf personal branding kita. That's why dalam kita nak guna FB profile ke, FB page ke, FB group ke, nama web ke, TikTok ke, IG ke, apa-apa media sosial, supaya nampak imej kita, elok. Nasihat saya, jangan guna gambar yang lain-lain, melainkan guna ke gambar kita sendiri. Ini kelebihan dia. So, kalau mampu, kalau tak mampu buat hal fotografi ni, anda boleh upuh orang yang profesional untuk dapatkan satu posisi foto yang terbaik, dan anda boleh pakai di semua platform anda. Supaya apa? Dengan kita membawa pendekatan profesional headshot ini, dia akan memudahkan untuk menaikkan dan menyuburkan personal branding kita. Alright, itu yang pertama. Boleh sekat tu ya? InsyaAllah boleh ya, insyaAllah boleh. Alright, sebentar saya nak check dulu, ada siapa komen kat sini. Saya check dulu insyaAllah. Ada masalah lain. Okay, sekejap ya. Sebelum kita masuk kepada langkah yang kedua, saya harap sahabat-sahabat dapat memahami lah apa yang saya ingin cuba sampaikan, insya-Allah. Okey, beres. Okey. Kemudian yang kedua, langkah kedua ataupun teknik kedua, ataupun tip yang kedua ialah yang berkaitan dengan kata kunci perlu. Perlu senang dijumpai dalam laman web. Dalam laman web. Perlu senang jumpai di dalam alam web, ataupun kata apa, di dalam alam IT lah, dalam Google maknanya. Dalam Google. Biar senang untuk dicapai, dicari dan dijumpai dalam laman web atau dalam IT, dalam Google ke whatever, dalam enjin pencari yang senang. Enjin pencari ada macam-macam versi.
Yahoo, Google, Mozilla sebagainya. Faedah K Nur Rezeki. Assalamualaikum, apa khabar, sihat kau ya? Dan masuk poin kedua ya. So enjin pencari. Kalau sekiranya faedah tak faham, tanya ya. Okey. So yang kedua, kita perlu membuat gerak kerja supaya kita punya wajah kita, keterampilan kita senang dicari dan dijumpai di dalam enjin pencari, sama ada Google ke, Yahoo ke, di YouTube ke, apa-apa saja kita kena lakukan tip nombor 2 ini. Saya baca nota dia ya, yang diberi oleh guru saya ambil pada guru saya, mentor saya. At the same point dalam kerjaya anda, kita semualah mesti akan ada orang yang cari, orang yang search Google tentang kita. Once kita telah mulai berjinak dengan alam IT dan sebagainya kan, nak tak nak tetap ada juga orang antara ratusan ribu trafik tadi yang berminat, terasa nak cari kita, nak tengok kita, nak check kita. So ini akan menyebabkan automatically mesti juga tak banyak sikit ada orang yang Google search tentang kita. Okay. Walaupun kat sekarang, tapi dia akan di masa akan datang. Jadi kita semua ya, anda, saya dinasihatkan untuk gunakan nama sebenar. Ini poin penting. Gunakan nama sebenar kita semua dalam internet. Jangan gunakan nama bukan sebenar. Penjaga malam ke, perindu malam ke, apa pun. Ini benda yang satu perkataan yang kurang bijak. Kalau anda betul-betul seorang bagus, orang baik, jangan risau. Seorang dia tak masuk gambar sebenar, tak masuk nama sebenar, kan takut orang tipu, takut orang scammer, tak. Ingat tu benda. Kalau kita orang baik yang selaras dengan kehendak Allah Ta'ala, apa-apa pun tetap Allah Ta'ala tolong. Itu poin dia. Kalau anda betul jujur, nak tolong orang, nak bantu orang, nak kongsi benda baik atau benda sekalipun, tidak bercanggah peraturan Allah Ta'ala, tak bercanggah peraturan duniawi, undang, peraturan IT, peraturan communication sebagainya, insya-Allah jangan risau, anda akan selamat. So dalam hal ini jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu untuk anda tunjukkan gambar foto anda sebenar dan juga gunakan nama anda sebenar. Tak? Amat tengah buat tu, tengah tekan ni. Ni kacau lagi lah. Mesti situ, situ. Biar amat buat kerja amat tu, okay? Beres. Boleh sekat insya-Allah. So kita perlu pastikan kita punya penjelamaan kita dapat dikesani di dalam enjin pencari. Okay. So hal ini kita perlu guna gambar sebenar, nama sebenar. Ini akan memudahkan proses pencarian. Dan kalau boleh di semua platform kita guna pakai, IG, TikTok, WhatsApp, Telegram ke, apa lagi, blog ke, laman web, gunakan nama yang sama, seragam semua sekali untuk semua platform. Memudahkan teknologi pencarian Grab kita punya brand. Okay. So jangan sebab anda nak guna berpelik ni, yang susah ni, akan memayahkan untuk jumpa anda. Alright, itu dia yang kedua. So yang ketiga, tips ketiga untuk menaikkan personal branding paling mudah sekali ya, ialah latihkan atau pergiatkan. Maknanya bahasa mudah, pergiatkan menulis. Ni betul. That's why antara platform yang kena ada ialah anda perlu ada blog. Blog perlu ada, dan anda boleh pergiatkan, berkongsi apa-apa saja informasi dalam bidang awak dalam blog atau dalam web. Pun dia boleh menaikkan apa? Menaikkan personal branding kita. Kita tuliskan suatu perkara secara perinci, secara mendalam, secara jelas dan lebih menyeluruh tentang bidang kita dalam blog atau web. InsyaAllah akan menyebabkan ada orang ikuti kita. Sebab kita menulis dengan pengisian yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah orang. That's point penting sini ialah menulis bukan sekadar menulis. Kita nulis suatu info, maklumat
mana bila orang tengok baca, dia boleh menyelesaikan masalah dia. So bila dia ikuti penulisan kita by time, automatically pada manusia ni akan bercakap, recommend kepada sahabat-sahabat dia. Kalau you ada masalah seperti saya lah, I hope you follow lah dalam blog subscription orang ni. Dia punya penulisan bagus lah. Saya banyak follow dia punya nasihat dia dan menyelesaikan masalah saya. Ini poin penting. Bagaimana boleh membantu apa? Percakapan orang tadi membantu kita punya personal branding akan meningkat. Okay? That's why dalam kita menulis ni tak perlu kita tu pandai, tak perlu kita pandai bermata bahasa. Mulakan dahulu. Saya sendiri pun masih lagi tak mahir dalam bahasa Malaysia ni, tapi saya tak perlu tunggu sempurna dahulu, cakap dahulu bahasa baru nak menulis. Anda boleh tuliskan dengan bahasa santai, dengan bahasa muda, ikut apa yang ada sebagai permainan awal ni untuk anda baiki by time sikit-sikit untuk di masa-masa akan datang. Penting ialah mulakan dahulu menulis ikut kemampuan semasa, tak perlu nak skema, tak perlu nak formal. Daripada apa yang ada dalam otak kita ni, dalam bidang kita, kemahiran kita, keparan kita, so terjemahkan dalam bentuk tulisan, dalam blog atau dalam web dan sebagainya. InsyaAllah lama-lama atau orang akan nampak. Dan jangan lupa lah bila kita menulis, perlu kita share link tadi ke dalam mana-mana grup, mana-mana tempat yang bersesuaian supaya membantu orang yang mudah nampak tulisan kita yang berkualiti, yang banyak menyelesaikan masalah orang dengan membaca apa yang kita share dalam tulisan. Okey. Kepada sahabat kita, Abigail, apa khabar, sihat ke? Waalaikumsalam. Pada sahabat kita Abigail. Okey, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya. Alhamdulillah Allah Taala gerakkan hati awak untuk tengok Abigail saya ini. Alhamdulillah. Apa berlaku sebenarnya Tuan Abigail bukan hak saya, bukan kerana saya tidak. Allah Taala gerakkan hati anda untuk tengok Abilah saya sama sekarang atau selepas daripada tamatnya Abilah ini. So tak perlu rasa bangga, tak perlu rasa hebat. Kenapa saya adalah sebenarnya pinjaman semata-mata. Alright. So saya baca lagi. Bila kita mulakan tulisan kita dahulu dengan menulis apa-apa tip ataupun kita punya pengalaman, sekadar permulaan, kita tulis dahulu. Tulis dahulu. Secara konsisten ya. Konsisten. Saya ada blog saya sendiri. Kalau nak boleh saya bagi. Kalau siapa nak boleh lah saya bagi blog saya. Tapi saya mengakulah saya tak fokus kat sangat blog. Tapi saya ada blog. Siapa-siapa nak baca boleh blog kat sini, boleh baca blog saya. Sebab sudi lah. Sebab saya berfokus kan ni membina brand saya by Fasa. By Fasa. So saya ada pelbagai platform, tapi saya nak mendapatkan dahulu first stage dalam banner personal branding ialah dengan cara menggunakan dahulu, kuasai dahulu Facebook. So walaupun saya memiliki blog, saya perlu ada sebagai permulaan, dan walaupun kurang aktif, tapi saya adalah supaya saya senang untuk di masa kata dah ada, cuma teruskan mana yang ada. Bila saya ada kemampuan, tenaga, ada staff saya sendiri, insya-Allah, maka saya yang perlu run je mana yang saya ada. Saya ingat pesan mentor saya, dia kata jangan amal teknik semasa nak buat air besar, itulah barulah nak gali telaga, nak gali tandas. Tak boleh. Kata guru saya, jangan amal perangai semasa nak buat air besar, itulah baru nak gali telaga. So gali siap-siap telaga pula dah, tandas untuk anda memudah bila perlu nanti terus guna je. Sama dalam konteks penggunaan pelbagai platform untuk buat penjelamaan peribadi ataupun personal branding. Kita kena dah tapak. Saya ada satu blog saya, saya ada TikTok, saya ada web, saya ada Shopee, saya ada macam-macam lagi. Walaupun tidak orang kata sentiasa update, tapi penting ialah kita dah ada asas. Dah mula lama dah. So kalau di masa akan datang saya ada kemampuan, ada staff ke, ada manpower lain, saya sebelah latih dua orang ni uruskan ke blog. Dua orang ni uruskan fokus FB. Dua orang ni dibagi gaji uruskan nama web. That's why kita kena faham tadi, kiasan tadi. Sediakan tandas sebelum nak buang air besar. Jangan masa nak buang air besar baru nak gali telaga, nak masuk bla-bla, tak boleh. Terberak nanti, right? Faham tu contoh supaya nampak dengan jelas apa yang saya cuba sampaikan, bahawa di zaman sekarang ini penggunaan platform online anda perlu cepat kuasai.
Right? So saya tambah lagi dalam, saya baca lagi nota sini. So dari masa ke semasa anda kena polish lah skill menulis, dari segi ejaan, penggunaan kosakata, fakta sebagainya. InsyaAllah by time anda akan mulai ada peningkatan dalam membina personal branding dengan cara sentiasa menulis. Alright? So saya masuk terus kepada poin yang keempat. Tip yang keempat untuk membina personal branding yang mudah ialah kongsikan pengalaman yang anda ada. Ini penting saya terangkan insya-Allah. Bercakap tentang kenapa saya sendiri hingga hari ini pun, walaupun cakap tengah langgang, tak comel, tak sebagainya, kenapa saya teruskan juga? Sebab saya tak nak tunggu sempurna dahulu sebelum bertindak. Saya perlu buat sekarang juga, bina saya punya personal branding, walaupun saya sendiri pun masih lagi cakap tengah langgang dan sebagainya. So saya tak kisah. Sebab saya tahu dah, tak perlu tunggu sempurna untuk buat tindakan. So saya dah mulakan benda ni. Walaupun mungkin ada tengok ke tak tengok, biar tak apa. Yang penting saya buat. So poin yang keempat ialah kongsikan pengalaman. Kongsikan secara bercerita dalam bentuk story, dengan platform media sosial, FB Live seperti sekarang ni. Kongsikan pengalaman. Sama ada pengalaman pahit, pengalaman manis, sepak terjaya dalam bisnes, dalam bidang anda. Apa jua bidang anda buat tu adalah pengalaman cukup berharga, yang mana biasanya setiap orang tak akan berlaku 100% sama pengalaman. Mungkin bidang sama, contoh saya bidang kesihatan, dalam bidang zero cost marketing, pemasaran zero cost. Bidang sama, tapi kalau anda bersama saya dalam bidang ini, dapat terima ilmu sama, tapi bila dipresent, bila dicakapkan, tak akan sama. So tetap ada ketidaksamaan antara setiap orang, walaupun dalam ruang lingkup bidang yang sama. Orang kata apa? Air tangan tak akan sama. Justru itu, perbezaan air tangan ini saya anggap cukup berharga lah, sebagai satu pembeza yang mengenal, oh ini air tangan Sabri dalam bidang zero cost marketing juga. Ini air tangan Abigail dalam bidang zero cost marketing juga. Oh ini air tangan siapa lagi? Air tangan sahabat saya seperti Siti Khadijah, Abu Zar dan juga Yusuf LBG. Setiap orang ada air tangan berbeza walaupun dalam bidang yang sama. So, perbezaan inilah satu keunikan sendiri yang menyebabkan menaikkan personal branding kita dalam bidang sama mengikut air tangan masing-masing. So, bila kita faham ini keistimewaan dia, guna pakai sebab mungkin untuk anda generate kesuburan personal branding dengan apa? Dengan berkongsikan pengalaman. So saya baca sini poinnya lah, every day is a learning process. Setiap masa, setiap saat apa yang anda buat hari ini adalah proses pembelajaran tanpa henti. Ia akan terhenti bila kita menghembuskan nafas terakhir. So proses ini adalah suatu cukup berharga yang anda tak boleh persiakan. Dia boleh mengeneratekan lebih baik, lebih meningkat kepada personal branding. So bila kongsikan dengan bercerita dalam bentuk video rakaman, dalam bentuk filem, macam-macam cara nak kongsi. Dalam bentuk dia pendek, dalam YouTube, dalam IG. So perkara-perkara ini atau platform ini kita boleh guna pakai untuk kongsikan pengalaman anda. So bila kongsikan pengalaman kita secara konsisten, orang akan nampak, wow, nampak credibility kita dalam bidang kita. Sebab dapati air tangan kita ni tak akan sama. Dia akan menarik juga rasa wow orang kepada kita. Alright. So jadi bila anda kongsikan apa yang anda tahu, apa yang anda alami, yang special tadi, menyebabkan automatically orang akan nampak kepribadian kita atau personal brand kita begini-begini, dan mungkin bila matching dengan isu dia orang, dia akan guna pakai. Dia akan fokus kepada kita. Kenapa? Apa kita kongsi pengalaman kita tadi boleh bantu menyelesaikan masalah dia orang. Alright. So especially dalam bidang perniagaan lah. Perniagaan ni kita macam nak mendaki puncak gunung, berliku-liku, penat, lelah, jerih sebagainya. So pengalaman jerih, penat, manis masa proses bisnes ni amat perlu kita sampaikan dalam bentuk percakapan sebagainya. Kita share pengalaman kita itu dalam berbagai platform, insya-Allah akan membantu kepada menaikkan kita punya personal branding. So itu paling mudah sekali. Alright. Saya cuma nak sebut sini
perkongsian ini janganlah sampai tahap kita nak menunjuk ataupun overclaim. Jangan sampai kita cakap tu overclaim hingga ada unsur sombong, tak boleh. Kita cakap bersahaja sahaja. Simple sahaja. Pengalaman saya begini-begini, bagaimana saya telah alami kepahitan begini. So siapa-siapa yang tak nak pahit macam saya, sila buat langkah-langkah yang saya share ini, contoh. So itu dia dalam poin yang keempat, kita kongsikan pengalaman boleh membantu untuk meningkatkan personal branding. So last sekali poin yang kelima, iaitu berkaitan dengan poin digital presence. Anda perlu kuasai alam digital. Ini selaras dengan dasar kerajaan, digitalization. So memang dasar kerajaan kita perlu sensitif, perlu sebab dia beri kesan kepada perubahan semasa kepada the whole system dalam kerajaan. Sekarang semua dah di proses ke arah pendigitalan, e-learning. Sekali budak sekolah tak boleh di sekolah kan, belajar melalui online. So e-learning, pembelajaran elektronik, e-dagang, perdagangan atas talian, e-dagang, elektronik dagang, e-filing, semua belaka dah. Right? So anda perlu jangan ketinggalan dalam bidang elektronik. So anda perlu mana-mana member yang belum lagi tak mula langsung lagi belajar tentang e-learning ni. Bukan ni e-dagang, e-learning, e-filing, whatever ni, maknanya pendigitalization ni, maka anda perlu mulai sekarang lah. Kalau anda dah ke belakang jadi ekor, bermasalah. Anda perlu seiring, sejalan dengan trend ataupun dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan pendigitalization, pendigitalan. Okay, so saya baca poin sini, iaitu pastikan semua media sosial anda, Facebook ke, TikTok ke, IG ke, Friendster kalau ada, pastikan apa? Anda sentiasa up to date. Saya faham, mungkin anda tak ada masa secara personally untuk up to date kan you punya semua platform media sosial. Kalau you mampu, you upah somebody untuk uruskan you punya media sosial. Seperti mana dibuat oleh ramai orang hebat sekarang ni, brand dia tu bukan dia buat post, tak mampu dia sebab dia fokus benda penting lagi pada media sosial punya platform. So dia upah baik gaji seorang dua orang, you handlekan saya punya FB profile, FB page contohnya, saya punya TikTok, isikan, up to date kan sentiasa dengan sesuatu yang berguna dari masa ke masa, tentang aktiviti dan sebagainya, contoh. So pastikan semua sekali media sosial anda adalah up to date. Facebook ke, TikTok ke, IG ke, alright. Boleh sekat tu? Mana siapa punya ni? Ahmad. Ambil handset sini. Ambil cepat. Boleh sekat tu? So saya nak terangkan tentang kepentingan pendigitalan ini sangat penting. Sebab ia selaras dengan dasar kerajaan, elektronik. Mana-mana masih belum lagi tak mula langsung, saya harap you all mulakan sekarang sebelum you jadi pengekor. Rugi sangat besar. Nak tak nak, kalau you tak sudi, you ketinggalan ke belakang. So rugilah. Rugi amat sangat. So pada sekian hari, terima kasih. Lupa sahabat-sahabat semua, anda komen Assalamualaikum. Nur Syirah, apa khabar? Baru jumpa awak. Okay, nak habis ni. Ni poin yang kelima dah, Nur Syirah. Nak habis dah. Anda boleh follow saya sekarang ni, sebab live serentak di platform utama saya itu di sini. Ya. Anda follow saya kat sini sekarang juga. Untuk yang bermasuk, saya himpunkan perkongsian saya tentang ZKM ni kat sini. Untuk sahabat-sahabat yang belum tahu lagi, supaya fokus satu tempat saja, tentang apa saya tip berkenaan dengan zero cost marketing, dan yang sewaktu dengannya lah di link saya bagi ni, di Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2 group. Yang dia tahap 3, yang tu tak kira nama dia bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Itu tak bagi kepada semua orang lah, itu berbayar. So untuk tahap 3, just untuk tahu saja, iaitu sebagaimana cara supaya orang beli produk kita tahap 3. So tahap 2 ini dia Sabri Ibrahim ZKM tahap 1, tahap 2. Anda boleh follow, iaitu saya showkan bukan sekadar follow saja, tapi you kena praktikkan
apa yang telah saya sampaikan, saya share dalam FB group Sabri Ibn Zakir M tahap 1 dan 2. Kalau setakat you follow tak amal, no point, sebenarnya tak ada makna. So merugikanlah. So saya harap you all semua baca, tak faham boleh tinggal soalan tanya. Saya tanya saya akan jawabkan. Saya beri jawapan insya-Allah mengikut kemampuan saya, dan yang penting you all amal, praktikkan, kerana ilmu yang banyak tanpa diamal ia tak beri apa-apa manfaat. Alright, bersakat tu. So tentang pendetalan sepastinya, I hope you all semua mesti up to date. Kenapa zaman sekarang ni penggunaan media sosial cukup-cukup digemari. So kalau anda tak peluang ni, supaya orang kenal you punya wajah, tak kenal you nama, jenama masyarakat, whatever, so ia adalah satu kerugian besar. Platform media sosial seperti FB, IG, TikTok ni lah ada beratus juta trafik. Trafik lah, anda boleh tahan, boleh buka dia untuk anda masuk dalam database anda. Dia bakal menyumbang sesuatu yang cukup besar kepada kehidupan anda, tak sama dalam bentuk bisnes, kewangan, dalam bentuk branding dan sebagainya. So jangan lepaskan trafik ini. Anda kena tahan buka yang terbaik supaya masuk kolam anda boleh kupus tepat dan anda boleh develop dia punya own kolam untuk di masa-masa yang akan datang. Okay, so saya baca lagi. Jangan diam siu bahasa. Kena sentiasa update. Okay, sebab dan hanya up to date bagi lagi best ya kalau anda update setiap hari tentang aktiviti bisnes anda, tentang apa yang anda boleh bantu orang lain. Sebab saya yakin setiap anda semua ada bidang masing-masing, kepakaran masing-masing. So anda jangan persiakan kemarahan itu untuk anda sampaikan dalam semua platform media sosial anda. Untuk apa? Membuat orang nampak you punya personal branding. Alright, so itu dia. Lagi bagus kalau you buat FB Live lah. Cara paling mudah sekarang ni lah. Zaman sekarang trend video marketing, pemasaran video sedang trend menaik. Siapa-siapa yang masih malu lagi untuk buat teknik video ni, pemasaran video satu kerugian besar. Banyak cara. FB Live, IG Live, TikTok Live, YouTube Live, video rakaman pendek, edit, masukkan balik. Janji dalam bentuk view, video. Pelbagai cara, pelbagai bentuk boleh guna pakai. Yang penting yang berkonsepkan video marketing. Tak semesti buat live, tapi kalau buat live lagi bagus sebab dia live, saya langsung, the true story. Right, so anda tak buat ini adalah satu kerugian besar dalam pendigitalan. Alright, itu dia. Boleh saya kata insya-Allah. So itu dia pada saya. 5 poin penting ataupun tip penting, langkah paling mudah untuk bina personal branding. Semua yang 5 ni adalah kategori apa? Zero cost. Zero cost benar-benarnya. So kalau sahabat-sahabat semua kata apa telah tahu ini dia kelebihan dia, kalau sahabat-sahabat tak ambil, tak guna, maka ia satu kerugian besar. Tak mustahil di masa akan datang, bila anda tak follow, anda abaikan orang lain, orang kampung, macam kampung. Sekarang macam kampung dah reti dah guna dah WhatsApp, bayangkan. Macam kampung tu, mak ayah-ayah tu dah reti dah guna WhatsApp, Telegram untuk at least untuk dia berkomunikasi dengan anak. So nak beritahu bahawa nak tak nak trend ataupun dasar pendigitalan ini akan meresap ke segenap kampung. So kita orang muda, orang masih lagi tak ketinggalan ni, kalau tak nampak kepentingan digital presence ni, maka anda amat rugi. Nak tak nak akan berlaku perebakan penggunaan IT ke setiap seluruh pelosok kampung. So saya harap sahabat-sahabat suatu pada saya insya-Allah. So terima kasih banyak di atas kesudian anda semua, dan saya alhamdulillah apa yang berlaku adalah dengan Allah Taala. So saya harap you dapat something. Jangan lupa kalau sekali ada manfaat, anda boleh tinggal komen dan tanya apa-apa soalan insya-Allah untuk kebaikan bersama. Okey, hingga jumpa di masa lain. Segala kekurangan semua banyak, dan ingat ya, saya bukan yang untuk mengajak anda semua apa saya share ini dalam FB group saya Sabri Ibn Zakir M tahap 1 dan 2 group ini adalah untuk diri sendiri. Saya ulang kaji ilmu yang saya ada, dan saya cuba contribute sumbang balik kepada anda dengan menggunakan platform
especially saya fokus kepada sekarang ni untuk bina brand saya menggunakan platform Facebook. Saya zoom terus aktif menggunakan Facebook Live Tools. Alright, hingga jumpa next live. Saya Sabri ZKM. Segala kekurangan semua maaf banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.